أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Dan kata setengah mereka itu ba'dul salih, ba'dul arifin. Jauh dekat. Dan kesetengah mereka itu ba'dul arifin, tiada ikhlas seorang itu melainkan kasih ia, bahawa adalah di dalam kasihnya tiada diketahui. Itu di antara ta'rif ikhlas yang banyak diberikan oleh para arifin, iaitulah membuangkan kepandangan makhluk daripada qalbi. Dan ini di antara ni istiwa uzami wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Itu di antara wujudan ikhlas, sebab qalbi dia tidak digantung dengan makhluk. Qalbi dia digantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada rahsia kelazatan insan dengan Tuhan. Selagi hati kita digantungkan dengan makhluk, maka kita terhijab. Dia tidak akan dapat merasa kenikmatan dengan Tuhannya Allah. Maka tiada ikhlas seorang melainkan kasih, mana dia dalam qalbi dia kasih, bahawa dalam kasihnya tidak diketahui. Mana apa? Hubungan kontak dia dengan Tuhan yang tinggi itu dia tak minat orang tahu. Itu maksudnya. Ibadat dia yang kuat dengan Tuhan dia tak minat orang tahu. Sebab itu dalam perjalanan sufi pun warid dia tak bagi orang lain tahu. Waridat yang sampai futuhat waridat anwar, ya, dia kena tutup. Sebab bila dia minat, diisytiharkan bermakna dia minat dan kasih supaya ia dikenali, dia terkenal dengan kehebatan ibadatnya, kehebatan makamnya dan seumpama. Ini mencederakan akan keikhlasan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu, nimma min ba'dil abdal, setengah daripada wali abdal tadi. Barang siapa kasih ia akan diketahui oleh makhluk, atau barang yang antaranya antara ta'ala, maka kita dipanggil orang yang lupa. Ya. Mana orang yang lalai ialah orang yang kasih diketahui makhluk atau barang antaranya antara Tuhan. Ya, maknanya kontak hubungan dengan dia, kerapatan dia dengan Tuhan, kenikmatan dengan Tuhan, dia minat supaya diketahui orang. Ya, dia minat supaya orang maknanya memuji-muji akan dia. Maka ini setengah daripada perkara yang boleh merosakkan perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Abul Khair, dan kata Abul Khair Al-Atta', barang siapa kasih akan diketahui oleh manusia akan amalnya. Ya, man ahabba an yattali an-nas ala amalih fahuwa mura'i, wa man ahabba an yattali an-nas ala halih fahuwa kadzdzab. Ya Allah. Barang siapa kasih apa? Ma qarra fil batn fi qalbi, barang yang ada tersemat dalam kalbi, perasaan tu. Ya, walaupun luar orang tak nampak benda tu ada. Dalam kalbi dia minat, dia seronok, akan diketahui oleh manusia akan amalnya. Ya, manusia bila tahu amal dia, wah, dia seronok, senyum ni dan budak kata apa, dia senyum sampai telinga. Senyum bila orang puji dia, wah, amal saleh dia diutarakan, keluar dalam akhbar ke apa,
dia derma ni satu dunia tahu misalnya kan. Orang sekarang belum sampai Mekah kan, orang sekarang banyak. Dia kau pergi Mekah, dia belum tawaf lagi, satu dunia dah tahu dia kat Mekah. Dia masuk Masjidil Haram, bosuk dia hantar. Satu dunia mesej sampai, anak dah sampai Mekah, tawaf belum lagi. Ya, ini tertipu dengan ibadat akhir zaman kami banyak lagi. Tu Imam Ghazali sebut dalam Tasniful Akhir, karangan akhir Minhaj, ada seorang beribadat 70 tahun. Dia pergi haji tu, dia batalkan haji, dia pergi beberapa kali dengan satu kalimah ya. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya itulah bila orang datang rumah dia, dia pun sound bini dia. Oh Minah, Tija ke apa nama bini dia kan. Kau keluarkanlah cerik yang kita pergi haji lah kali yang ketujuh. Dia suruh keluarkan cerik, dia beli haji kali ketujuh. Maknanya dia nak beritahu yang dia dah pergi haji 7 kali. Habis semua amalan dia dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Itu kata siapa? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Sebab apa benda tu? Dalam kalbi dia ada makhluk. Sebab dia kata selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kau ibadat dia pun tak jadi. Habis. Rosak. Ya. Dia macam kita pokok kan. Pokok rambutan kita bajalah banyak mana baja sekalipun, baja terbaik kan. Tapi di hujung dahan tu ada pohon dedalu. Ada pohon kecapi. Yang kerja dia apa? Dia akan sedut baja. Jadi kita baca nak sampai dahan hujung, di pangkal ni dah ada pokok ni. Kat dahan pangkal tu. Dia sedut habis. Akhirnya pohon depan tu akan meranting. Akan mati. Yang ni tengah sedut. Ya. Dia sebut sifat kita buat dia ni amal ni. Riak wujud dia sedut. Akhirnya habis amalan ni. Besok akhirat dia terpelanjat. Haba'an mansurah. Amalan dia habis kosong-kosong. Allah. Tu kata siapa? Abul Khair Al-Aqta'. Man ahabba an yattali an-nas ala amali fahuwa mura'in. Barang siapa yang kasih beramal dia diketahui, maka orang itu riak namanya. Dan riak ni satu sifat yang sangat dibimbangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku gerun takut kena pada umatku ialah syirik yang kecil, iaitu ar-riak. Dan barang siapa kasih akan diketahui oleh manusia akan halnya pula. Ya, dia kasih bahawa manusia mengetahui akan halih. Ni kalau berjalan, dalam perjalanan sufi ada ahwal-ahwal qalbi. Ya, zuhud, warak ke, benda-benda tu berlaku cantik kan. Dia suka orang tahu. Orang memuji-muji kedudukan dia. Maka orang tu dipanggil apa? Kazab, sangat-sangat bohong, dusta mungkin. Ya, sangat-sangat dusta dia dengan Tuhan bila dia kasih bahawa amal dan ahwal dia tadi diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia suruh kita seronok hanya dengan Tuhan. Ya, terseronok kita buat amal tu kerana Allah. Ketiga tu dia akan beralih kelazatan dia. Maka ketiga tu dia tak ada rasa apa. Kalau orang puji pun dia tak rasa apa. Orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab apa? Qalbi dia sudah berjaya dialih menghadap kepada kiblat yang hakiki. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kemudian tambih, satu peringatan, ketahui ilmu bahawasanya tiap-tiap manusia itu bagi hatinya dua mata. Satu menilik dengan dia kepada dirinya dan satu menilik ia dengan dia kepada Tuhannya. Jikalau menilik ia kepada makhluk dengan wajah yang mengiringi ia akan mereka itu, maka hapuslah mata hatinya yang menilik dengan dia kepada Tuhannya. Dan terdinding ya daripadanya segala anwar, segala nur. Kerana bahawa sentiasa orang yang menilik daripada makhluk, maka terdinding ia dengan mereka itu, dengan makhluk daripada hak Ta'ala. Dan barang siapa menilik ia kepada hak Ta'ala pula, maka terdinding daripada segala aghyar. Sebab wujud anwar, dan anwar nur iman, nur yakin, dia memadamkan akan zulmah, ya, akan kegelapan khayalat dia tadi, segala yang lain. Ini satu kaedah besar tuan-tuan. Sebab siapa yang betul mengenali Allah Ta'ala, maka akan terpadam pandangan dia kepada pandangan mana? Pandangan dalam. Yang luar nampak macam biasa, tuan. Yang dalam yang kita nak pakai, itulah ruh, hakikat insan, hakikat diri itu. Sebab sahibul hakikah ghaba anil khalqi. Dulu dalam makam hakikat makrifat sebenar, ghaba anil halqi, lenyap makhluk dalam pandangan kalbi tadi.
Ya, hanya dia menumpukan berlazat ia dengan Tuhannya. Walaupun jasad dia bersama makhluk, tapi kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Itu di antara perkara yang sangat-sangat penting. Sebab dia bila dapat diajar dengan baik, maka segala akan selesai. Itu peringatan besar ni. Kemudian masuk tuan pengarang, ghaib nazaral khalqi ilaik bin nazarillahi ilaik wa ghib an wujudi ikbalihim alaik bisyuhudi ikbalihi alaik. Ghaib nazaral khalqi, mana lenyapkan, buangkan pandangan makhluk ilaika kepada engkau. Ya, kita kena buangkan pandangan makhluk itu kepada kita. Dengan apa yang buang ni? Bin nazarillah ilaik, dengan merasakan pandangan Allah kepada kita. Bila hati kita syuur, sedar, sentiasa merasakan kita dipandang oleh Ta'ala, maka perasaan makhluk memandang kita itu akan hilang. Tapi kalau pandangan hati kita tidak merasakan kita dipandang, tak dapat rasa lagi, maka yang ni akan mengambil tempat pandangan makhluk. Kita terasa orang pandang kita, ya, terasa orang melihat kepada kita, orang membesar-besarkan kita, orang menghormati kita, orang menghaibatkan kita. Habis ini semua akan menjadi racun perjalanan roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ghaibkan, mana ghaibkan, mana buangkan, lenyapkan. Olehmu akan tilik segala makhluk kehendak kepadamu. Kepada tu bukan kehendak, kepadamu. Ilaika mana kepada engkau. Dalam hati kita jangan ada perasaan, ya, harap orang pandang kepada kita. Orang nak besar-besarkan kita. Ya, ada kat pepatah Melayu yang tak boleh pakai ni. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, ini setengah daripada perangkap akhir syaitan yang disebut dalam minhat. Ya, 7 tuan ni. Iblis, syaitan ni dia masuk 7 lorong. Mula-mula dia dibisikkan jangan buat ibadat. Kita lawan boleh buat ibadat. Kemudian dia masuk dia. Kita tepis, boleh tepis. Last kali dia kata, wah, dia handal betul kan. Dia pasang perangkap. Dia kata ikhlaskan amal kamu. Dia pasang perangkap ni. Ikhlaskan amal kamu, betulkan hati kamu menghadap Tuhan. Last kali dia punah. Ya. Selepas kau mati, orang akan mengingat jasa engkau. Terbalik kat situ. Ya, terbalik kat situ, ujung tu pusing. Kau mati, kau akan dikenang. Kau mati, kau akan disebut-sebut. Namamu akan harum. Itu semua habis tu. Itu semua habis. Dia merosakkan sidqut tawajuh, sidqul ibadah. Kejujuran tawajuh itu betul akan terjejas, rosak dengan satu tipu daya yang sangat halus. Mula-mula dia suruh kita ikhlas. Buat ibadat tu. Jangan tunjuk dengan orang. Bersihkan niat. Ujung dia pusing. Ya, macam satu karangan orientalis. Ya, dia meracuni fikiran umat Islam dengan satu racun yang sangat halus. Dalam buku dia kalau kita tengok, Masya Allah. Pertama tu dia puji Rasulullah SAW ni bukan main hebat. Dia kata insan yang tidak ada tandingan. Kalau dia ada di akhir zaman ni, memang orang akan ikut dia. Dengan habis dia puji. Ya, ujung sekali dia cangkuk. Segala pujian dia yang penulisan itu menggambarkan bahawa Islam ini dari Nabi. Ya, Islam ni dari Rasul, bukan dari Allah. Sikit je lagi dia pusing. Dia puji hebat Rasulullah, kemudian nak bawa ke situ. Bahawa Islam ni ialah, agama Islam ni ada rekaan Nabi. Jahat-jahat yang Yahudi ni macam-macam. Itu cara penulisan dia halus. Sama lah dengan syaitan. Yahudi dengan syaitan sama. Jahat. Jadi dia makan ujung. Dia suruh dia buat ibadat, jangan tunjuk ke orang. Last sekali dia kata apa? Kau mati besok, nama kau akan harum. Ya, jadi kita buat ibadat dan lari. Nakkan keharuman nama, bukan lillah, tu dah rosak. Allah. Sebab itulah si Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian yang betul-betul sungguh-sungguh dalam ilmu perkembangan rohani kita ni untuk menghadap Tuhan, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar padahal dia tidak perasan. Ya, sebab ni benda dalam masuk ni. Macam kita berobat jugalah, ya. Kalau sekadar luaran, gatal apa semua boleh siapa ubat dia. Kalau terseliur boleh urut. Tapi bila nak main dalam, kanser apa semua, tu tak boleh.
Dia kena pergi pakar, dia kena masuk dia punya apa, kamera lah, scan apa semua. Oh, kena buat pembedahan macam-macam. Dia bisa ke dalam sebab dia penting. Ya, kalau dia jam je kan habis. Ya, jantung umpama ni kalau dia tersumbat kan, dia tak buat operate macam pum habis. Dia terpaksa buat. Dia terpaksa bedah tu. Terpaksa belah. Demi nak menyelamat lah, begitulah. Ni ulama sufi dia belah ni perjalanan, dia operate dalam gitu tuan. Supaya jantung makrifat kita cantik berjalan, dia tidak tersumbat dengan sumbatan-sumbatan yang sangat banyak. Allah karim. Maka gaib lenyapkan olehmu akan tilik segala makhluk. Mendalam hati kita jangan ada perasaan ya makhluk menghadap kita, buang. Kita rasakan apa? Tuhan yang menghadap. Dia sentiasa tidak putus pemandangan sifat basar dia. Ya, dengan makhluk dipanggil ta'alluq inkishaf. Kita mengaji ilmu usuluddin tauhid am dipanggil apa? Ta'alluq inkishafus sam'i wal basar wal ilmi. Ada tiga tu. Inkishaf maknanya terang di ilmu Tuhan, terang di pemandangan Allah basar dia. Kerana bahawasanya tiada menilik mereka itu ya mudarat dan tiada manfaat dengan menilik Allah Ta'ala kepadanya, kerana bahawasanya ia juga memilih bagi mereka itu dan baginya. Allah. Kita lenyapkan, gaibkan tilik makhluk kepadamu. Kerana bahawasanya kerana bahawasanya tiada memilih mereka itu mudarat dan manfaat. Sebab hakikat makhluk apa? La yadurru wala yanfa. Makhluk semua termasuk kita, dia tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Ad-dar tu nama Tuhan yang memberi mudarat. An-nafi' yang memberi manfaat pun nama Tuhan juga. Hakikat yang memberi dan menarik adalah dia. Jadi oleh kerana itu jangan gantungkan kalbi kita kepada yang tidak ada apa-apa hakikat. Ya, yang ada hakikat ialah hakikat dia je, huwallah Ta'ala. Dia yang memberi, dia juga yang menarik. Batu orang tua kita dia buat satu wirid, banyak dibuat lepas sembahyang. La mani alima a'taita wala mu'tiyah. La mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan bagi, dan tak ada orang boleh bagi kalau Tuhan blok. Habis, tutup. Tu wirid orang tua gitu dan bagi memantapkan akidah bahawa kita memandang pemberi sebenar adalah dia, penutup sebenar pun adalah dia. Maka iltijak, tumpukan kalbi kita kepada dia, bukan pada makhluk yang tidak ada hakikat. Dan bahawa saya memilih mereka itu, tiada memilih mereka itu makhluk dari mudarat dan tiada manfaat. Tiada menilik mereka itu, memilih mereka akan manfaat. Dengan tilik Allah Ta'ala kepadamu, ya. Dengan tilik ni dia ghaib, dia takluk pada tu ghaib. Maknanya lenyapkan pandangan makhluk. Dengan apa kita lenyap? Nak lenyapkan dengan apa? Dengan bin nazar. Itu dengan dia muta'alaq dekat situ. Aku tidak sampai maksud. Dengan tu takluk kepada apa? Ghaib. Kita lenyapkan pandangan makhluk dengan apa? Kita nak lenyap bin nazarillah ilaik, dengan merasakan tilikan Allah kepadamu. Bila terasa betul dia syuur qalbi kita bahawa kita sentiasa terpandang, terasa yang Tuhan melihat kita, maka perlihat kepada makhluk terpadam. Ya. Nur dia kuat, nur tawajuh. Bagi orang yang awam dipanggil nur tawajuh, mana dia menggunakan amal saleh, zikir dan sebagainya untuk menghadapkan hati bertahan. Adapun orang yang ahli makrifat dipanggil nurul muwajjah. Ya, nur tawajuh, ini nurul muwajjah, berhadapan terbuka terus. Qalbi dia sentiasa merasakan dia dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bahawasanya ia juga yang memilih bagi mereka dan bagimu. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Maksudnya apa? Jangan engkau lihat, bagi tilik segala makhluk kepadamu. Jangan engkau lihat mana ni? Bil qalbi, bukan dengan mata luar. Mana keperasanan hati kita jangan ada bahawa tilik segala makhluk kepada kita. Perasan orang semua pandang hebat kita, orang semua apa memuji-muji kita dan sebagainya, itu semua buang tu. Dan lihat olehmu tilik Allah kepadamu. Bahkan kita kena apa? Kekalkan keperasanan yang kita sentiasa ditilik pandang oleh Allah Ta'ala. Maka bahawasanya Allah Ta'ala melihat ia akan dikau pada tiap-tiap hal. Manusia tengok kita kadang-kadang dia apa? Terlalai kan? Macam mana pun dia pantau pun dia ada terlalai, ada tertidur dan seumpamanya. Ya. Allah Ta'ala apa? Dia tidak mengambil mengantuk, apalagi tidur. Ya.
Subhana man la yanamu wala yasu. Maksudnya la yanam, dia tak tidur, wala yasu, dan dia tidak terlupa, tak lalai. Itu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan segala makhluk itu tiada mengetahui mereka daripadamu melainkan yang zahir. Adapun makhluk, dia tengok luaran kita je. Adapun Allah Ta'ala luar dalam semua dalam inkishaf, ternyata dalam ilmu. Padahal tiada mengetahui akan yang terbunyi. Makhluk dia tak tahu yang tersembunyi dalam kalbi daripada segala akwalmu. Dan segala makhluk itu tiada mengetahui mereka daripadamu melainkan yang zahir saja. Dan apabila menilai Allah Ta'ala kepadamu dengan kasih, bagi kita cukup wakafa billahi syahida, wakafa billahi alimah. Cukup bagi kita Allah Ta'ala yang mengetahui. Kita buat ibadat, Tuhan dah tahu dah? Dah. Bukan sekadar zahir, yang dalam pun kasat dia tahu. Cukup. Kalau kita tak cukup dengan ibadat orang Allah Ta'ala tahu, kita nak orang tahu habis. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang buat amalan dia tak cukup, Tuhan dah tahu. Dengan bahawa dia nak orang tahu, maka confirm dia akan kena penyakit riak, kata ulama. Tetap dia akan kena. Dia kena je habis. Di situ racun kemanisan kita dengan Tuhan. Ya, kemanisan dia akan teracun apabila hati dia sudah berpaling menghadap kepada makhluk, bukan kepada Tuhannya Allah. Dan apabila menilai Allah Ta'ala kepadamu dengan kasih, maka tiada memberi mudarat akan dikau tilik makhluk dengan benci. Satu dunia benci dia, tapi Tuhan kasih dia. Tempat di mana? Al-Jannah, syurga. Sebaliknya, kalau satu dunia puji dia, angkat dia, Tuhan tak terima dia, neraka Jahannam tu tempat dia. Tu dia. Jadi cari reda Tuhan, jangan cari reda makhluk. Reda makhluk tak ada ke mana. Dia puji-puji, silap dengan puji dia, kita babas nanti. Atau menilai Allah kepadamu dengan benci, maka tiada memberi manfaat akan dikau tilik segala makhluk dengan kasih. Allah benci, murka dia, tapi makhluk semua sayang dia. Tempat di mana? Azab yang besar disediakan tu. Dan nyatalah bahawasanya barang siapa ghaib ia daripada tilik segala makhluk, lenyap pada kalbi dia pandang makhluk, dan berhadap mereka dengan tilik haqi ta'ala. Ya, dia menjaga betul dengan memandang tilik ta'ala padanya dan berhadap mana bertawajuh dia, maka sebenarnya telah sidiklah ubudiahnya. Maka ubudiah kehambahan dia sidik, mana jujur benar. Baru dikatakan dia sid dalam ubudiah, dalam kehambaan dia dengan Tuhan, jadi jujur, jadi bersih, jadi cantik, diterima Ta'ala bila apa? Dia buangkan pandangan makhluk dari kalbi. Ghayyib nazaral halqi ilaih, buangkan pandangan makhluk daripada kamuan. Dan berbahagia dalam segala halnya, balik sudah lepas daripada perangkap. Dia tidak termakan racun yang dipasang oleh nafsu dan syaitan untuk mengalihkan pandangan dia daripada Allah kepada makhluk. Dan bahawasanya hamba itu apabila ada ia telah sempurna dalam imannya, padahal tetap dalam maqamul ihsan, iaitu muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datang atasnya anwarul yakin, keyakinan yang kuat disupport dengan nur. Macam mana cahaya bila terang kan ni, tengah gelap ni sekarang matahari pun terbit, wah lapang kita kan, terang satu dunia kita nampak. Bila terang disuluh dengan cahaya nur matahari tadi, kita nampaklah boleh mengambil manfaat dan kita boleh mengelak daripada mudarat. Berbanding kalau dalam gelap, di jalan gelap je risiko dia tinggi, macam-macam mudarat akan berlaku, macam-macam masalah akan terbit. Sebab ni pentingnya nur, cahaya. Bila dia dapat cahaya terang, bila kalbi dia telah insirat, manakah bersunyi dengan Tuhannya. Daripada hadrat Rabbil Alamin, anwaru yakin itu tuan jempakkan. Ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Ta'ala mentahbibkan iman tu, Tuhan yang jempak. Dan bila dia buat pembersihan badan hikam bagi mandian atil insani, dia buat senang ni, dua patah ni. Paslun waslun, pasal wasal. Bila kau boleh kerat, kau akan sampai. Mana kerat pandangan pada makhluk, dengan mana kita bersihkan khayalat makhlukat, maka Tuhan akan tuang. Itu saja. Tapi kalau dia minta tapi dia tak buat persiapan, tak dapat. Dia minta bantuan. Seorang ni buka, dia petani, dia buka 20 ekar tanah, kan, menanam sayur-sayuran, minta bantuan baju. Bila pegawai pertanian datang tengok hutan ni, ya, dia bagilah baju ni.
Tak bagi dia. Ni kalau bagi dia jual bagi. Tapi kalau dia datang tengok dah siap bersih semua, kan, tanaman pun cili dia tanam dah naik, itu dia hantar lah baju ni. Dia makna kita ada persiapan dah cantik. Jujur dia melakukan kerja tadi cantik dah. Ini minta baju, dia tengok hutan lagi tuan. Wah, ini apa kita buat? Dia tak perbuat persiapan. Istiqdad dia. Persiapan itu amat penting. Bila buat persiapan, nasib bantuan akan sampai. Bantuan madad daripada Allah akan sampai. Dia seorang tu buat persiapan, membersihkan kalbi dia daripada ikatan dengan makhluk. Kalbi, semua kita bincang dalam kitab ni satu daripada awal sampai akhir, alif sampai ya, A to Z, semua bahan dia kalbi je. Adapun urusan lain, itu ilmu fiqh dah bahas. Akidah itu ilmu tauhid dah bahas. Yang ni satu je, kalbi je. Sebab bila kalbi settle, semua settle. Kan, inna fi jasadi bani adam mudghah. Dan jasa anak Adam seketullah yang iza salah sa'il jasad kullu. Bila dia settle, dia baik, semua akan jadi selamat. Wa iza fasala, bila dia rosak aja, maka seluruh semua akan rosak. Pemandangan dia akan cantik berupa ibadat, pendengaran dia, gerak laku dia semua cantik bila kalbi dia sudah mengenali Tuhan. Tapi kalau kalbi tak kenal Tuhan dia, bila dia pandang benda yang tak diizin, dia tengok benda, dia dengar benda yang dilarang, dia bercakap benda yang dimurka ya Ta'ala, dia menampak berjalan tempat yang membawa kepada masalah dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Punca dia qalbi, Swiss dalam itu. Sebab dia gasak tu sini, dia cari berbagai-bagai kaedah digunakan berpandu kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membersihkan dia ni. Sebab dia tempat tilik, innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Allah tak tilik luar kita je. Apa maksud tak tilik luar? Mana tilik untuk mengiktiraf. Itu maksud dia. Terima atau tolak amal tu. Dia tangan tengok dalam. Bila ada betul bersih boleh terima. Bukan makna tak tilik itu Tuhan tak tilik luar tak payah, tak kisah. Dia tak untuk aurat pakai luar pendek. Hantar untuk aurat tak ada Tuhan tak tengok luar, dia tengok dalam. Itu dah lain cerita pula tu. Itu dah babak di syariat wal hakikat, dia tak boleh cerai. Dalil dia siddiq hati dia, syariat dia akan cantik. Bila cantik syariat itu melambangkan siddiq qalbi dia, tak boleh cerai itu. Tapi tempat Swiss dia dalam lah. Qalbi itu Swiss dia lain settle, yang lain settle. Dan barang siapa memandang hak Ta'ala, mana sebarang siapa yang betul-betul menghadap syuhud akan Allah Ta'ala, maka gaib daripada dia, mandang pada makhluk. Itu kaedah dia tu. Bermakna kalau pandangan makhluk masih mendapat tempat kuat dalam kalbi, mana dia belum betul memandang tawajuh daripada Ta'ala, belum betul. Dari kerana yakin menilik pada hak Ta'ala. Barang siapa memandang hak Ta'ala, maka jawab dia ghaba anil haq, maka lenyap di pandangan makhluk. Allah. Dari kerana yakin menilik kepada hak kita ada. Ya Rabb. Dan kata Sayyidi Muhammad Wafa, dan berkata Sayyidi Muhammad Wafa, setengah daripada wali besar radhiyallahu anhu, bermula kesudahan gaib itu. Apa kesudahan? Melenyapkan, hapuslah lainnya, lenyap daripada khayal yang maujud dalam majazi, khayalan dan makdum dalam hakikat. Wujud pada majaz, makdum pada hakikat. Pada hakikat tak ada, majaz dia, sandar dia ada. Siapa dia? Makhluk lah tuan-tuan. Kita tak ada pada hakikat. Yang ada semua majaz, sandaran dia. Wujud yang hakiki ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itulah dipanggil wujudul hakiki. Siapa yang bersifat wujud ni? Tunggal, wallahu ta'ala. Adapun wujud yang lain, wujud majaz, wujud yang sandar saja. Mana wujud dia tidak boleh sendiri, dia bersandar. Sebab tu wujud dia asalnya tiada dan kembali kepada tiada. Bila asal dia tiada, nak pergi kepada ada, dia bersandar, kena ada fa'il, pencipta, penjadi. Maka wujud dia majaz, bukan wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki adalah wujudullah ta'ala.
Bandingan ni kalau kita lah dengan bayang, kita ni hakiki, bayang tu majaz. Ya, kita berjalan, bayang tu berjalan. Kita berhenti, bayang pun berhenti. Ya, mana bayang tu muta'alaq ni, dia bergantung dengan diri kita. Nisbah kita dengan bayang, kita seolah hakiki, bayang tu majaz. Mana bayang tu tergantung, terikat dengan kita. Begitulah kita dengan Tuhan, bandingan ni. Nak mudah faham makna kita terikat. Tidak ada satu makhluk yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Sebab kita mengaji usuluddin, dia sebut apa? Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Tuhan, dia bertakluk pada semua makhluk, semua mungkin. Takluk kudrat apa dipanggil? Taksil. Takluk iradat dipanggil apa? Taksis. Mana takluk iradat azal lagi, dia panggil takluk tanjizi qadim bagi iradat. Apa makna takluk dia? Adalah taksis, menentu. Tidak ada satu benda yang terlepas daripada penentuan Tuhan. Apa yang ditentu itu saja berlaku. Benda yang tidak ditentu takkan berlaku. Dalam hadis Nabi kata, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa yang tak dikehendaki takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku sudah, sedang, akan datang, dia duduk dalam masyiatillah, dalam penentuan taksis iradat Tuhan. Begitulah hebatnya kebesaran Allah yang maha agung. Itu yang selalu kita nak apa? Hidupkan pandangan tu, biar dia terang-terang, dia akan menjadikan makrifat dia lagi tinggi dengan Allah Ta'ala. Dan dia punya apa? Tembakan, dia menggunakan peluru apa? Apa peluru tuan? Zikrullah. Ya, zikrullah dipanggil ruknun qawiyun inda tariqil qaum, atau inda tariqil sufiyah. Dalam perjalanan ahli sufi, ahli makrifat, ya, dia punya apa tuan-tuan? Paling kuat sekali, rukun paling kuat apa? Zikrullah. Tak ada zikir, tutup jalan. Zikir makna apa? Menghadap. Zikir makna sebut. Zikir makna muraqabah. Zikir makna musyahadah. Itu masuk makna zikir. Ingat. Kalau hati tak ada sebut, tak diingat, kalbi, lisan pun tak ada sebut, habis. Mana orang ni tidak ada connect dia dengan Tuhan. Dan bila kalbi dia dan amalan dua pun tak ada kontak dengan Tuhan, habis ibarat dalam layang putus tali. Mengaban, tunggu jatuh. Ya, dia putus. Sebab tu jangan putus. Kita sentiasa kena ada ittisal. Sebab dalam tiap-tiap saat dia ada dua hukum tadi. Tiap-tiap kita tarik nafas, kita lepas nafas, dia ada dua hukum. Ittisal atau infisal. Ittisal dia semakin rapat. Infisal dia makin terjarak jauh. Dengan kelalaian maka hati dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dengan diingat makin rapat, makin rapat, makin rapat. Jadi cari jalan ittisal. Dan tiap-tiap nafas sudah pi kulli lamhatin wa nafas. Tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas kita pastikan kita semakin dekat, semakin terang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berlaku sebaliknya. Sesuai kita makin lama makin dekat nak balik menghadap dia. Ya. Kita dah sedar atau tak sedar, itulah dia. Siap tak siap, perasan ke buat-buat tak perasan, kita makin dekat dengan perpisahan dengan alam sementara. Dipanggil mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya roh dari jasad. Ini satu keadaan yang pasti dan dia semakin hampir. Dia semakin hampir, kita semakin kenapa? Bersiap-siap supaya saat akhir yang menjadi ukuran itu ada cantik. Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau sebaliknya dikira di mana? Bil khawatim, di ujung umur. Indantihai ajalihim. Ya, sebab ada manusia yang awal dia cantik, ujung dia rosak mana dia. Ada yang awal dia rosak, ujung cantik pun ada. Maka dikira mana? Di ujung. Macam kita lomba lari tuan ni. Lomba lari 3 pusingan. Pusingan pertama tu seorang tu mencacak dia ke depan. Kira lagi belum. Masuk round ketiga dia gebah pengsan tu, habis tu. Jadi dia nak yang ujung, pastikan. Jadi maknanya yang ujung dia kena fokus. Sebab kerja kita beramal dengan Ta'ala dia tak sama dengan kerja dengan kerajaan. Kerja kita dengan kerajaan, makin dah tua-tua, akhir kerajaan pun pencin kan, mata pun dah gabun, harga pun dah tak kuat, ganti orang baru. Ada pun dengan Ta'ala tak, sebab kiraan di ujung. Lagi dekat kita nak balik, lagi kena speed. Lagi dekat, lagi kena speed. Sebab kita harapkan penyudah tu terbaik dan tercantik. Tapi elok di ujung ni, elok di sana. Al-imrah bil khawatim. Itu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakanlah peluang saki baki umur yang tinggal, umur yang korek ni. Tahu korek ni? Kalau kuih raya tu dah tinggal korek ni. Ya, dalam tim dah tinggal abu-abu sikit ni.
atau pontong. Kalau isap upuk dah tinggal pontong, 2 sedut lagi nak habis dah. Pastikan yang korek ujung ni biar dia cantik, ya, sebab di ujung tu dikira. Itu satu lagi pada rahmat kemurahan Allah Ta'ala. Jahat mana pun di awal, tapi Tuhan beri peluang di akhir tempat ukuran ni, ya. Kalau di akhir tempat tu cantik, Masya Allah, ya, bayangkan dah 100 orang ditebas kepala kan, cerita yang masyhur kan, 99 dia kebas kepala mati. Tu bahaya, tak ada ilmu. Jumpa seorang ahli ibadat tapi tak ada ilmu. Saya dah bunuh orang 99, boleh tak bertobat? Berapa orang kau bunuh? 99. Oh, berat dia pun keluarkan pedang, ambil sap, cukup 100. Akhirnya jumpa ulama, ya, jumpa para ulama, dia tanya, saya dah buat sampai 100 orang sebenarnya. Tak apa, banyak mana pun dosa kau Tuhan sedia mengampunkan. Dengan syarat kau pergi dah bina kau punya amalan iman. Kata dia satu qaryah, pergi sana, satu bi'ah, suasana tempat tu banyak golongan sulaha, orang sah. Dia pergi tempat tu tengah jalan mati, belum buat ibadat pun, ya. Bila mati jadi pertengkaran antara dua malaikat. Yang azab nak ambil, dia kata dia tak beramal nak masuk syurga, macam mana? Yang ni kata dia dah bertobat, orang dah bertobat, dah tak ada dosa, bersih. Tak nak turunkan malaikat, ukur tempat mana lebih dekat. Bila dekat, rupanya dekat tempat negeri yang di kawasan itu, tempat golongan orang saleh. Akhirnya dia masuk ahli syurga, ahli jannah, belum buat amal lagi. Itu mana rahmat Tuhan tu luas, kasih sayang Tuhan tu Tuhan buka di ujung tu tempat dia kira. Maka ujung tu kita kena jagalah, bagi kita makin dekat dengan tali penamat, ya. Itu maksudnya. Dan apabila menilik Allah Ta'ala kepadamu dengan kasih, maka tiada memberi mudarat. Habis tu je. Dan kalau menilik mana, maka nyatalah bahawasanya situ. Maka sidiklah ubudian, maka berbahagialah segala, ya, halnya, kerana bahawasanya hamba itu apabila adalah ia telah sempurna dalam imannya, padahal tetap di dalam maqamul ihsan, ya, maka datang atasnya anwar yakin daripada hadrat Rabbil Alamin, maka memandanglah ia akan hak kita lah, mana syuhud dia akan Tuhan dalam tiap-tiap waktu dan hin, tiap-tiap ketika, ya, tiap-tiap ketiga dia sentiasa kalbi dia dengan Tuhan. Jasad dengan makhluk, tapi kalbi dengan Tuhan. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'ar Rabb, ya, hati dengan Tuhan, jasad dengan makhluk. Sebab nak kenal para awliya dia payah tuan ni, ya, nak kenal para awliya payah, sebab kiraan dia bukan doa di dalam, ya, makrifat dia dengan Tuhan. Doa dia macam kita biasa, kita makan, kita bekerja, dia bekerja, tapi hati biasa. Ada orang yang awliya hati sentiasa hudur, ada pada orang ahli dunia hati dia sentiasa ghaflah, lalai. Dan barang siapa memandang hak Ta'ala, maka gaib daripadanya memandang makhluk. Itu tanda dia. Selagi pandangan makhluk masih ada, bermakna belum tepat dia memandang. Sebab tu kata Imam Ghazali punya guru Syekh Abu Ali Al-Farmadi, ketiga Imam kata, nak berguru dengan dia, aku nak ajar kau apa, kau ada ulama besar dah melaut ilmu, tapi satu je aku nak pesan, kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Inilah benda dia. Bila kalbi kita ada pandang makhluk, ibadat kita akan pergi kepada makhluk. Suruh makhluk tengok, makhluk dan sebagainya. Dia padamkan situ, insya-Allah teranglah dia dengan Tuhannya, ya. Dan satu lagi kata Sayyidi Muhammad Wafar radhiyallahu anhu, bermula kesudahan ghaib itu hapuslah lainnya, lenyap makhluk daripada khayal yang mawjud dalam majaz. Mana makhluk ini yang duduk dalam, ya, majaz, maknanya benda yang tidak ada hakiki, sandaran dia majaz, ya. Contoh pergi kat luar tu kan buka air, apa air tu panggil? Air paip, kan? Betul ke paip ada air tu? Contoh pergi hardware, beli sebatang paip, kita pulas ramai-ramai, keluar air tak? Melecit tidak darah keluar. Kalau batang tebu tak apa, dia pulas air tebu keluar. Tapi kalau paip bosi tu, kita pulas macam mana pun keluar air tak? Tak ada air, mana bersih ada air. Tapi kenapa dia dapat nama air paip? Padahal air takungan durian tunggal. Sini mana ambil air? Durian tunggal. Orang sana muak sini durian tunggal ni. Air di durian tunggal punya air hakikat dia. Tapi kalau kena dalu je kat dia, sandarkan ambil nama air paip. Padahal bukan air paip pun, air takungan sana tu, kolam besar tu. Itulah mana. Atau sandarkan usaha ikhtiar tu dijadikan, tak sandarkan kita. Maka ambillah nama. Kita buat, kita usaha. Maka itu letak hikmat dia, nak meletakkan dosa dan pahala. Kalau dia usaha baik, dapatlah dia pahala yang besar, dan itulah sebaliknya.
Dan yang maklum, mana yang pada hakikatnya tidak ada dalam hakikat, sebab dia kait tu dalam hakikat. Mendalam memandang hakikat wujud sebenar, wujud Allah Ta'ala. Wujud dia asli. Adapun wujud semua makhluk ialah arid. Itu beza dia. Wujud Allah Ta'ala asli, hak dia betul. Adapun wujud makhluk arid, baru datang. Asal tak ada. Sebab tu kita ada surat beranak. Dulu tak ada, kemudian baru lahir tahun sekian-sekian dia lahir. Bermakna asalnya Adamun Mahad. Ketiadaan semata-mata. Dan intah, maka sungguh-sungguh olehmu, kata Tuan Pengarang, ijtihad, hai saudaraku, dalam memfanakan, dalam meleburkan pandangan, melenyapkan pandangan, ghaib dipanggil, ya, barang yang lain daripada hak kita Allah. Di mana? Daripada hati. Jasad tahu kan, kalbi itu. Kalbi lah tempat pancaran nur makrifat, maka bila dibersihkan dia akan dituang. Ibarat gelas, cawan ataupun pinggan, mangkuk yang kita nak buburkan minuman, makanan, bila dibersih dia akan dituang. Tapi kalau dia tak bersih, dia tak akan dituang. Orang nak pergi makan, kita pun tak ada pinggan, tengok ada cecak mati dalam. Orang nak buat nasi, orang cakap, pergi basuh dulu. Cecak mati tu, lipas mati, cecak ada, mana boleh. Dia tengok dah bersih, baru dia bagi. Mana tapak kalbi itu bersihkan, insyaAllah Allah Ta'ala akan turunkan. Dia panggil madad, futuhat dan sebagainya. Jadi kerja apa buat tuan-tuan? Farriq galbak, kosongkan kalbi daripada mengadap dengan isikan apa? Kasratu zik, banyakkan zikrullah. InsyaAllah ada pembukaan dari antara. Kemudian ghaib an wujudil ikbalihim ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma